Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin awal ini diteruskan dengan perkembangan terkini yang kami bawakan kepada anda berkenaan dengan penularan COVID-19 dan juga Perintah Kawalan Pergerakan yang hari ini masuk hari ke-18. Sama-sama anda duduk di rumah untuk kita membantu memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Setakat ini, 3 kawasan di Selatan Negara sudah pun diletakkan di bawah PKPD. Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Kita mahu elak lebih banyak kawasan melalui perkara yang sama, dan antara kawasan yang diletakkan di bawah PKPD setakat ini adalah Sungai Loi di Hulu Langat, yang hari ini PKPD di kawasan tersebut masuk hari ke-6. Bagaimana agaknya suasana di belakang garisan PKPD bagi rakyat Malaysia yang kini perlu menempuh PKPD tanpa perlu ataupun tanpa boleh keluar rumah sekalipun. Kita mahu terus berlintas langsung menerusi Skype sekarang dengan saudara Mazilan Musa, dan beliau adalah penduduk kawasan PKPD di Kampung Sungai Loi. Assalamualaikum Encik Mazilan. Bagaimana suasana di Sungai Loi setakat ini, boleh kongsikan? Waalaikumsalam Encik Luqman. Terima kasih kerana menjemput saya untuk berkongsi maklumat sedikit tentang keadaan PKPD di Sungai Loi ini, di Kampung Sungai Loi ini. Buat masa ini keadaan boleh dikatakan tenang dan terkawal, Encik Luqman, berbanding dengan mungkin pada 1 ataupun 2 hari yang pertama dahulu. Sebab apa, pada 1 hari 2 hari yang pertama tu kerajaan buat pengumuman pun agak mengejut. Malam tu dibuat pengumuman dan keesok harinya terus PKPD. Jadi ramai penduduk kampung yang tidak bersedia dari segi bahan makanan, ubatan dan sebagainya. Tetapi selepas beberapa hari dengan bantuan juga daripada ketua kampung dan pihak-pihak berkuasa yang lain yang terlibat seperti JKM dan sebagainya, keadaan semakin pulih dan semakin tenang. Saya tanya juga soalan ini yang sama, Cik Mazilan, kepada mereka yang berada di PKPD Simpang Renggam. Mungkin keadaan di setiap kawasan PKPD itu tidak serupa, tidak sama sepenuhnya. Bagaimana dengan contohnya bekalan-bekalan, jika ada bekalan istimewa yang diperlukan oleh penduduk? Mungkin mereka memerlukan ubat ataupun ada susu anak yang istimewa diperlukan. Penduduk tidak boleh keluar rumah, tidak boleh memberi barang keperluan sekalipun. Jika memerlukan bekalan-bekalan sebegini, bagaimana mendapatkannya? Jadi dia memang dalam keadaan PKPD sekarang ni, Cik Kuaman, memang kita langsung tidak bergerak keluar dan kita pun tidak ada benarkan bergerak melintasi garisan sekatan polis di Batu 21 sana. Tetapi bagi mereka yang memerlukan barangan keperluan khas macam ubatan-ubatan ini, ada beberapa saluran yang mereka ataupun yang kita boleh gunakan untuk mendapatkan bekalan tersebut. Yang pertamanya dengan bantuan ketua kampung, kita boleh menghubungi pihak klinik kesihatan berhampiran just di sebelah kawasan ataupun di sebelah garisan sekatan polis itu sahaja dan minta bantuan pihak klinik kesihatan untuk mengaturkan bekalan ubat kita yang seterusnya. Ataupun bagi keadaan yang memerlukan untuk kita bergerak ke hospital, pernah berlaku juga dalam beberapa hari yang lepas, kita boleh panggil ambulans. Dan di mana ambulans akan datang ke kampung ini, mengambil pesakit dan bawa ke hospital. Sekiranya tidak perlu dimasukkan ke dalam ward, ambulans akan hantar balik semula ke kampung. Begitunya. Dan bekalan makanan yang lain macam susu, pampers semuanya, alhamdulillah dalam 2 hari yang lepas, kita memang ada dapat bantuan daripada pihak JKM melalui ketua kampung kita, di mana penduduk kampung yang memerlukan susu bayi, pampers memang sudah pun dibekalkan. Cik Mazilan tadi ada menyebut bahawa tidak banyak masa diberikan pengumuman PKPD dilakukan secara singkat kemudian terus dilaksanakan. Bagaimana reaksi penduduk termasuk Cik Mazilan sendiri apabila mendengar Sungai Loi akan diletakkan di bawah PKPD pada 30 Mac lepas? Jadi kami tidaklah begitu terkejut sebenarnya, Encik Luqman, kerana kita sebelum tu pun dah 2 minggu PKP. Jadi memang kita bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan lah. Dan kerana dalam masa sama juga kita menyadari bahawa Kampung Sungai Loi ini dengan berlakunya peningkatan kes yang melibatkan pelajar-pelajar dan juga tenaga pengajar di sebuah tahfiz itu semakin meningkat. Dan Sungai Loi dikategorikan sebagai zon merah. Maka kita tidak begitu terkejut. Cumanya kita rasa adalah lebih baik kalau katakan kerajaan beri kita lebih masa. Mungkin dalam 1 hari untuk kita sempat
membuat pembelian stok makanan dan sebagainya. Itu saja. Kadang-kadang Cik Mazilan, kita sebelum data rasmi dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan berkenaan dengan jangkitan semua, kadang-kadang penduduk setempat mereka sudah tahu melalui cerita ataupun pemberitahuan secara rasmi bahawa satu-satu kawasan itu lebih teruk berbanding kawasan yang lain. Sebagai contoh, Sungai Lui itu ada yang Cik Mazilan sebut pelajar tahfiz yang dikaitkan dengan penularan COVID-19 begitu banyak, begitu ramai dan berkembang dengan cepat sehingga menyebabkan PKPD perlu dilaksanakan. Adakah Cik Mazilan sendiri sebelum beberapa hari sebelum PKPD ada merasakan bahawa Sungai Lui itu kawasannya semakin serius keadaannya dan PKPD mungkin sesuatu yang akan diumumkan tidak lama lagi pada ketika itu? Tidak juga Encik Lokman. Sebab apa, untuk pengetahuan Encik Lokman dan juga penonton di luar sana, keadaan di Sungai Lui ini sebenarnya berbeza daripada apa yang berlaku di Simpang Renggam. Kalau kita lihat macam di Simpang Renggam tu mungkin jangkitan itu berlaku secara rambang melibatkan penduduk kampung di beberapa lokasi. Berbeza dengan di Sungai Lui ini, kesemua kes yang terlibat tersebut, sepanjang pengetahuan saya, hanya melibatkan tenaga pengajar dan juga pelajar di sebuah tahfiz berkenaan sahaja. Belum setakat ini, saya tidak maklum bahawa ada penduduk kampung yang telah dijangkiti ataupun disahkan positif dengan COVID-19 ini. Jadi keadaan dia berbeza. Keadaan panik itu tidak berlaku di dalam kampung ini kerana kita semua tahu, kita semua ada maklumat bahawa yang berlaku itu hanya di dalam kawasan tahfiz itu saja dan kawasan tahfiz tersebut telah pun berada di dalam kurungan lebih awal. Jalan keluar masuk ke tahfiz itu sudah pun dipasang sekatan dan polis sentiasa berada mengawal keluar masuk laluan keluar masuk itu sepanjang masa 24 jam. Dan kita semasa sebelum berlakunya PKPD ini pun, semasa PKP dan tahfiz tersebut sudah pun dikenakan PKPD lebih awal sebenarnya. Dan dalam beberapa hari mereka sudah pun kekurangan bekalan makanan. Dan di dalam tempoh PKP masa itu, kita semua warga Sungai Lui dengan kerjasama pihak masjid juga dan ketua-ketua kampung berusaha untuk membuat pengumpulan makanan dan kita hantarkan sumbangan tersebut ke pihak tahfiz tersebut. Jadi keadaan sedikit berbeza daripada di Sungai Renggam, daripada Simpang Renggam tersebut. Encik Lokman Cik Mazilan, sebelum pelajar tahfiz juga dikenakan PKP-nya yang tersendiri, sebelum PKP seluruh negara, sejauh pengetahuan Cik Mazilan, adakah pelajar-pelajar tahfiz ini ataupun tenaga pengajar mereka ada berjumpa dengan penduduk kampung di situ? Malah ada ahli keluarga ataupun Cik Mazilan sendiri yang pernah berjumpa dengan pelajar tahfiz ini yang dikaitkan dengan penularan COVID ini tidak lama sebelum ini? Jadi saya rasa kemungkinan itu ada. Tapi mungkin sebelum disiharkan yang ada pelajar ataupun dia punya tenaga pengajar dia positif COVID-19. Kerana kita di penduduk kampung ini pun tidak ataupun jarang sangat ada kontak lah ataupun hubungan dengan pihak tahfiz tersebut. Kerana dari segi lokasi geografinya pun tahfiz ini terletak agak jauh ke dalam. Saya rasa dalam 1 kilometer daripada jalan utama di atas bukit. Dan kawasan mereka tersebut dikelilingnya memang tidak ada penempatan di sekeliling Mahat Tahfiz tersebut. Cumanya kalau ada kita punya kontak dengan dia pun semasa solat Jumaat. Sebab apa? Mereka pergi melakukan solat Jumaat di masjid yang sama dengan kita, iaitu Masjid Ar-Rahman Sungai Lui. Selain daripada itu, rasanya tidak ada kontak. Cik Mazilan, rata-rata penduduk di kampung Sungai Lui itu dan juga Cik Mazilan sendiri, bagaimana dengan pekerjaan penduduk-penduduk di situ? Adakah mereka mungkin tidak boleh pergi kerja apabila mereka dikenakan PKPD ini dan adakah yang menjejaskan pendapatan? Yang itu saya rasa pasti berlaku. Kerana untuk pengetahuan Encik Loman juga bahawa bagi kampung Batu 23 ni, khususnya Sungai Lui ni, lebih kurang 50% daripada masyarakat dia adalah warga Mas. Dan yang lain-lain tu ada keluarga-keluarga muda tu dan mereka kebanyakannya bekerja di luar. Di luar daripada zon PKPD ini. Jadi bagi yang mempunyai pekerjaan tetap, saya rasa mungkin tidak ada masalah.
Tetapi bagi yang bekerja sendiri, macam yang berniaga, berniaga kedai, berniaga gerai nasi lemak, menjual goreng pisang, bekerja di kedai-kedai hardware, mungkin akan ada masalah daripada situ. Okey, Cik Mazlan, visual yang kita mainkan untuk penonton kita sekarang, Cik Mazlan mungkin tak boleh nampak tapi kita boleh nampak adalah visual arkib. Tapi kita mahu juga visual yang semasa. Kalau boleh ingin Cik Mazlan mungkin tunjukkan kita sedikit keadaan sekeliling di luar rumah itu, kerana kami nak buat liputan pun kami tidak dibenarkan melintasi garisan PKPD. Boleh kita full screen kan Cik Mazlan? Mungkin boleh tunjukkan keadaan sekeliling. Kita semua ingin tahu bagaimana suasana di dalam kawasan yang dikenakan PKPD. Jadi saya boleh pusing laptop ni lah, tapi ini dalam kawasan rumah saya sajalah. Jadi kalau kita tengok jalan pun tak nampak ni jalan raya daripada rumah saya ni, sebab saya pun tidak ada jiran yang terdekat. Jiran terdekat saya ialah lebih kurang 100 meter ke hulu dan juga ke hilir daripada kawasan rumah saya ni. Ini adalah kawasan persekitaran rumah saya, tak ada apa-apa sangatlah. Cuma kawasan kebun, kawasan dusun, tak ada nampak siapa-siapa yang melintas pun. Kalau depan rumah saya ni, jalan raya dia adalah jalan raya utama ke kampung orang asli Paya Lebar. Kampung orang asli Paya Lebar itu terletak lebih kurang 1 kilometer daripada rumah saya ni, dan tidak juga ada kelihatan orang asli ni keluar lalu lalang di depan rumah saya ni. Ini adalah keadaan di dalam di bawah pos rumah saya lah. Jadi saya rasa saya pun takut nak angkat laptop ni, nak angkat ke luar gate sana. Kerana saya tak pasti macam mana visual dia jadinya nanti. Tak ada masalah Cik Mazlan. Okey, mungkin boleh ketengahkan kembali wajah Cik Mazlan. Kita ada lebih kurang seminit saja lagi. Mungkin seperti yang Cik Mazlan sebut, rumah di kawasan Kampung Sungai Lui itu mungkin jauh daripada satu sama lain 100 meter, ada dusun dan sebagainya. Adakah ini memberi sebarang cabaran kepada pihak berkuasa? Mungkin ada laluan tikus, mereka ingin kena seal semua pintu masuk dan keluar. Adakah ia memberikan cabaran untuk kawasan seperti Sungai Lui? Saya sebenarnya Encik Lokman secara jujurnya saya tidak bimbang dengan laluan tikus ni dan penduduk keluar masuk, menyusup keluar dan masuk daripada kampung ini. Tapi saya lebih bimbang tentang kekurangan ataupun tidak kecukupan tenaga ataupun warga pihak berkuasa seperti JKM ke JPAM untuk mengendalikan misi bantuan dan gerakan di kampung ini. Sebagai contoh, semalam kita 2 buah kampung, Kampung Batu 23 dan juga Kampung Tengah, diminta untuk semuanya pergi ke Surau An-Nur, Kampung Tengah, untuk mendapatkan bekalan makanan semalam. Cuba Encik Lokman bayangkan, dua-dua kampung ni kalau dicampurkan, saya rasa lebih kurang 300 buah rumah. Bermakna semalam sahaja 300 ketua rumah sudah keluar berhimpun di Surau An-Nur tersebut untuk mendapatkan bekalan makanan. Saya tidak pertikaikan SOP pihak yang berkuasa. Mungkin mereka pun menerima ada arahan daripada pihak atasan. Tapi saya rasa yang itu lebih mendedahkan kami kepada kepada kontak dengan pihak luar. Kerana apabila dah berasak-rasak, ramai-ramai untuk mendapatkan bekalan makanan tersebut, social distance tu memang langsung tak ada. Social distancing tu langsung memang tak ada. Dan saya sangat bimbang semalam. Padahal saya dah beri cadangan kepada pihak ketua kampung. Kerana kita, kalau boleh kan pihak berkuasa ni, kita gunakan local expert. Macam kita di kampung ni, saya pernah buat 2-3 hari lepas pada peringkat awal PKP. Di mana saya ada tim saya sendiri, saya boleh gerakkan pemuda-pemuda kampung ini untuk mengagihkan bantuan. Katakan bantuan untuk kampung ini letakkan satu tempat, katakan di depan surau Al-Jamaiyah kampung ini, dan kami boleh gerakkan usaha untuk menghantar makanan tersebut dengan kontak yang minima, kerana saya hanya perlukan dalam 10 orang sahaja untuk mengagihkan bekalan makanan tersebut tanpa ada perlu kontak dengan pihak tuan rumah dan sebagainya. Jadi bukan sebelum ini pihak berkuasa kata mereka akan pergi rumah ke rumah untuk memberikan bekalan? Hari pertama ya. Kali pertama ya, tapi bukan semalam.
Okey. Semalam kami semalam memang diarahkan untuk semua pergi ke Surau An-Nur, Kampung Tengah untuk mengambil bahan makanan. Okey, Cik Mazilan, kita doakan semua keadaan di sana bertambah baik dan kita dapat putuskan rantaian jangkitan COVID-19 di Sungai Lui. Mungkin soalan terakhir, penting juga untuk kita mendidik penonton kita walaupun benda kecil sekalipun. Saya tertarik Cik Mazilan daripada tadi sebut Sungai Lui. Sebutannya Sungai Lui ataupun Sungai Lui? Lui. Sungai Lui. Okey, Sungai Lui. Terima kasih Cik Mazilan dan penduduk sekampung Sungai Lui. Kita harap situasi di sana akan bertambah baik dan PKPD akan dihentikan. Yeah. Terima kasih Cik Mazilan. Jaga diri baik-baik di sana. Assalamualaikum. Sama. Ya, you too. Take care.